Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kata Syekh Ibn Hajar, tiada sah Jumaat dengan ummi dan orang yang tidak kena bacaannya yang wajib. Dibilangkan 40 orang dengan mereka itu, jikalau bukan imam dan khatib sekalipun. Kata Syekh Ibn Hajar, tidak sah dikira ahli Jumaat, yakni 40 orang ahli Jumaat, jikalau sekiranya makmum itu ummi. Ummi dengan makna dia baca tak betul, sebutan dia tak betul. Orang bacaan tak betul ni dia ada dua jenis. Satu, dia baca tak betul dengan sebab dia tak belajar. Satu lagi, dia baca tak betul dengan sebab memang dia tak boleh betul. Yang orang Melayu panggil telo. Setengah orang ada tak boleh sebut ra, memang tak boleh sebut dah. Dia ajar tak mana pun lidah dia telo. Dia tak boleh sebut ra. Dan ada juga orang yang tak boleh sebut qaf. Qaf dia tukar menjadi kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Dia tak pandai nak sebut mustaqim. Qaf dia tak pandai. Orang ni berbeza dengan orang yang kalau dia belajar dia pandai. Yang tak pandai itu sebab dia tak belajar. Jadi beza dia. Orang ni dia semayang yang dia memang tak boleh sebut. Lidah dia memang tak boleh sebut ra contohnya. Hak Melayu panggil telo. Ajar tak mana pun tak boleh dah. Dia pun tahu dia tak boleh sebut. Dia sedar. Maka orang ni sembahyang dia sah. Cuma nak jadi imam itu ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan boleh, sebab dia usaha sedaya upaya dah. Bahkan di zaman Nabi SAW dulu ada yang didengar oleh sahabat, tak lihat Sayyidina Umar, dia baca tak betul. Sayyidina Umar dia baca tak betul. Lalu dibawa pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW minta baca. Lalu Sayyidina Umar baca. Sahabat yang baca tak betul pula baca, dia pun baca. Bila Sayyidina Umar baca, Rasulullah kata betul. Seorang sahabat lagi baca, Rasulullah kata betul. Betul. Dua-dua betul. Itu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Quran ini bukan diturunkan khas kepada orang Arab sahaja. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Al-Quran dibaca oleh semua bangsa. Bukan bangsa Arab saja, bahasa Melayu. Alhamdulillah lidah orang Melayu ni dia lembut. Kau nak bagi lidah-lidah bangsa lain. Kalau kita dengar orang India, sampai kelar pun nak sebut Allah gitu je. Dia tak sebut Allah, tak boleh. Terdengar orang-orang Bangladesh, bila dia azan dia tak boleh sebut. Tak? Allah tu nak sebut Allah itu semua. Beza kita lidah orang Melayu ni. Lidah orang Melayu ni alhamdulillah baik sikit. Tu pun ada juga yang hak Kedah dia pelek Kedah dia. Hak Perak dia ada pelek Perak dia Penang ada juga. Tapi lidah orang Melayu ni dia boleh. Kadang-kadang dia baca Quran dia lebih fasih daripada orang Arab sendiri. Tak tahu pasal apa. Pasal makan belacan kot. Kan sambai belajar apa semua lidah orang Melayu ni. Dia sebut tu orang panggil. Itulah alhamdulillah lah anugerah yang Allah Taala bagi. Tapi kalau orang India,
Ha? Orang India alim sekalipun, dia tak boleh nak sebut. Orang India dia tak boleh nak sebut. Nah itu. Sebab tu tuan-tuan sebut dah, orang Melayu ni dia nama je mempertahankan bahasa dia, tapi tak bertahan terang mana pun. Bila dia orang Melayu ni dia bercakap dengan orang Cina, dia pelek Cina. Dia tak bertahan pun. Macam dia cakap dengan orang Arab ni tak reti sebut S. Malaysia dia tak reti sebut. Nada. Sebenarnya Malaysia dia tak reti sebut, jadi disebut Malaysia. Malaysia tu salah. Sebenarnya Malaysia. Tapi kita ni bila pergi jumpa orang Arab, khasnya pergi Mekah, kita sebut tak betul Malaysia. Sekali dengan kita ikut hak tak betul dia tu. Tu baiknya orang Melayunya tu. Ada. Habis Malaysia. Kita tak sebut Malaysia. Kita pun tahu hak Arab sebut tu tak betul. Tapi baiknya orang Melayu ni dia ikut hak tak betul. Dia tak bertahan bahasa dia walaupun nama negara dia. Betul tak? Habis Malaysia, dia rasa boleh sebut Malaysia tu, rasa Arab tak kira dah tu. Nada. Sebenarnya yang tu Arab tak reti nak sebut, Malaysia tu tak reti nak sebut. Dia tak reti nak sebut. Jadi sekali-kali kita Malaysia. Kenapa kita tak bertahan Malaysia? Nada. Hak kata berjuang tu, tak apalah hang sebut tak betul tu pasal lah, tapi kami Malaysia bukan Malaysia. Tapi oleh kerana semua orang Melayu ni semua Malaysia sampai sudah Arab tak reti sebut. Hak betul. Bila cakap Bangla dia jadi Bangla. Ada makan. Bangla cakap tu ada makan. Gitu. Dia sekali-kali dengan dia ada makan. Ada sakit. Itu. Bila dia cakap terbalik, kita terbalik habis. Bila cakap dengan apek Cina, dia pelek apek Cina. Benar depa tu mungkin tak boleh sebut. Tak apalah ada tak boleh sebut, tapi kita ni habis ikut hak tak betul. Khasnya Malaysia dengan Malaysia tadi lah. Malaysia dengan Malaysia tadi. Tu. Habis Malaysia. Dia tak reti sebut tu, kita ikut dia. Tu cerita dia. Pasal tu kok lidah orang Melayu ni dia sebut tu. Jadi yang sebutnya tuan-tuan, ada orang yang memang dia tak boleh sebut. Kadang-kadang kita ni cengeng. Pasal apa tak semayang masjid tempat kamu tu imam baca tak betul. Tak sah. Yang kata dia kerja tak betul, tak tak betul, tak sah. Bila tak betul dengan hadir mengaji itu tak betul. Sedangkan nak macam tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sahabat mari dengar kata tak betul. Jadi bila pergi pada Rasulullah kata dua-dua betul. Dua-dua betul. Ada hal-hal yang tertentu kita boleh bawa bincang. Bukan dengar kata tu imam baca tak betul itu hang tak boleh pakai mufarakah terus. Tak mai terus masjid tu. Pasal tu imam tak betul. Ni cengeng sangat. Kadang lebih cengeng pada Rasulullah lagi. Ini cerita dia. Tengoklah dia tak betul itu macam mana. Mana hantau lidah dia telok. Ada orang tuan-tuan sekalian dia hafal Quran. 30 juzuk Quran dia hafal. Tapi kita dengar dia baca tak betul. Takkan dia nak hafal Quran sampai 5-6 tahun kadang tu baru nak habis. Hari-hari depan tok guru, hari-hari mengaji tajwid, hari-hari tok guru betul dia apa semua. Takkanlah dia nak pilih hak tak betul. Kemungkinan tok imam ni tak boleh sebut. Hak kita melapan kita telok. Tu cerita dia. Jadi orang ni ada pendapat ulama mengatakan dia ini sah semayang dia. Memang sah lah semayang dia, memang tak tu. Kalau tak sah bila dia nak sah semayang dia sah. Cuma soalnya sekarang dia boleh jadi imam atau tidak. Itu je. Soalnya sekarang dia boleh tak kira ahli jemaah yang 40 orang tu? Boleh tak? Kan syarat sah jemaah kena ada 40 orang ahli jemaah anak qaryah yang kamil, yang sempurna. Bacaan dia sempurna, rokok sujud dia sempurna, boleh kira 40. Tapi kalau anak qaryah baca tak betul gitu gini, tak boleh. Jadi tak cukup 40 pada mazhab kita Syafi'i, tak sah jemaah. Tak sah jemaah. Jadi ada mazhab-mazhab lain yang sah 20 pun belah sah, tapi kita mengaji mazhab Syafi'i lah tuan-tuan sekalian. Ini cerita dia. Benda-benda yang berlaku khilaf situ. Cuma dia kata sini kata dengan Syekh Ibn Hajar,
tiada sah Jumaat dengan umi, dan orang yang tiada kena bacaan yang wajib dibilangkan 40 dengan mereka itu jikalau bukan imam dan khatib sekalipun. Nah, tak sah. Dia kata kalau ada di situ orang yang baca tak betul, maknanya tak boleh nak masuk dia dalam 40 orang tu. Itu. Baik. Dan sah dibilangkan orang mengiktikadkan sekalian perbuatan Jumaat itu pada wajib sekalipun, atau setengahnya wajib dan setengahnya sunat, tetapi jangan dibezakan daripada setengah sekira-kira i'tiqad wajib itu dikatakan sunat dengan ittifaq dua syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Kita ni tuan-tuan kalau kita belajar fiqh selalulah berjumpa Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar Syekh Ramli ni jarang tengok depa ni sama. Kebanyakan Syekh Ibn Hajar kata sah, Syekh Ramli kata tak sah. Syekh Ramli kata sah, Syekh Ibn Hajar kata tak sah. Itu. Ikutlah kita pegang pendapat mana. Tapi ada hal-hal yang tertentu dua-dua ni sama pendapat Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Itu kalau kita belajar kita tinggi, kita berjumpalah pendapat dua ulama ni, Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Itu. Maka manakala diperoleh syarat Jumaat, maka sahlah Jumaatnya. Apabila kamu sembahyang Jumaat cukup syarat-syarat dia, Jumaat itu sah. Sahlah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat waktu Zuhur cukup 40 orang, makmun ada 40 orang bahkan lebih, tu imam sempurna, tu khatib sempurna, cukup syarat rukun dia, maka sembahyang Jumaat sah. Baik, tu dia cerita sahlah sembahyang Jumaat tu. Maka manakala sah Jumaatnya jangan lagi diiringi dengan Zuhur. Dia kata bila Jumaat tu sah tak bolehlah balik buat Zuhur, tak payah dah buat Zuhur. Apabila Jumaat tu sah tak boleh dah buat Zuhur. Dua fardu dalam satu waktu. Kenapa? Jumaat itu pengganti Zuhur. Cuma beza Zuhur 4 rakaat, Jumaat 2 rakaat. Tapi diganti dengan 2 khutbah. 2 khutbah. Jadi khutbah pertama, rakaat pertama, rakaat kedua rukun. Jumaat tu pengganti Zuhur. Zuhur 4 rakaat ganti dengan 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Sebab tu kena duduk berhenti dan kena mula balik. Macam khutbah pertama tadi, syarat-syarat dan rukun-rukun dia. Faham? Jadi bila sembahyang Jumaat itu dah sah, sempurna, tak payah balik buat Zuhur. Pasal apa? Ada orang-orang setengah pada tu macam tadilah, hak payah kira ni. Dia pergi sembahyang Jumaat balik buat Zuhur. Dia abang lah tak puas hati tahun tak puas hati tahun ni tuan-tuan sekalian. Itu abang tu tak payahlah. Kadang macam tadilah tuan-tuan, ada orang dia ni tak boleh nak ikut orang mengaji banyak sangat pun kadang-kadang tu. Iyalah mengaji banyak ni bagus. Orang tu tak betul, orang ni tak betul, tapi tak ikut siapa dia. Dia seorang je betul. Itu. Sedangkan bila kita belajar banyak benda-benda khilaf ni. Banyak kelonggaran yang diberi oleh syarak. Sebab tu kita kena belajar banyak. Baik juga bila kita belajar kitab fiqh yang tinggi-tinggi, ada khilaf-khilaf di sana. Makna kita boleh guna pendapat ni, kita boleh guna pendapat ni. Macam air. Air mutlak dengan air mutanajis. Air mutlak apabila kalau jatuh najis dan tak berubah bau, tak ubah rasa, air itu masih lagi air mutlak. Kalau berubah lain lah. Tak apalah air 2 kalah, air sikit dalam timba dalam rumah kita. Tengok ada tik cicak dalam tu. Airnya tak berubah bau, tak ubah rasa, tak ubah warna. Tapi dalam kitab fiqh kita belajar air itu dah jadi air mutanajis. Air dia elok, bau pun tidak, warna pun tak ubah, rasa pun tak ada rasa apa. Tapi dah jatuh tik cicak dalam tu. Air pula sikit lah, setimba aja mana cukup 2 kalah, air itu mutanajis. Tak boleh guna lagi untuk bersuci. Ini satu pendapat ulama. Satu pendapat ulama.
Ada pendapat ulama mengatakan tak najis. Tak najis walaupun air itu tak cukup 2 kolah, tapi kalau jatuh najis dalam tu tak ubah bau, tak ubah rasa, tak ubah warna, tak najis. Jadi ada kata najis, ada kata tak najis. Al-Imam Ghazali rahimahullah, dia sebut, dia kata apabila saya berada di tempat yang banyak air, saya suka pendapat mengatakan air ini najis. Tapi apabila saya berada di tempat yang airnya kurang, payah dapat air, saya suka pendapat mengatakan tidak najis. Nah, tengok. Ini orang panggil khilaf tu rahmat, bukan khilaf tu berkelahi. Kita kerja berkelahi. Ni ada. Kita kerja berkelahi. Sedangkan khilaf ni rahmat. Kita boleh guna pendapat ni, kita boleh guna pendapat ni. Cuma kena mengaji lebih banyak lah. Ngaji lebih banyak. Tu cerita dia. Banyaklah kita fiqah terang. Tu. Jadi kita belajar kan. Cerai ni 2 kali. Cerai 2 kali. At-talaqu marratani. Cerai ni 2 kali. Sekali, lepas tu dia cerai lagi sekali, habis. Maknanya habis dah cerai dia. Kalau dia cerai lagi sekali, habislah. Orang panggil talak 3. Ada? Talak 3. Baik. Mari zaman Sayyidina Umar. Mari zaman Sayyidina Umar. Bila dia nak marah kat bini dia, dia cerai sampai 1000 kali. Dia kata aku cerai kamu 1000 kali. Padahal itulah kali pertama cerai. Tengah dia kata aku cerai kamu sebanyak daun mambu. Punya geram kat bini. Ada? Cerai kamu sebanyak daun mambu. Itu. Banyak kali, banyak mana dia mambu? Punya geram kat bini. Nah itu. Jadi walaupun dia kata aku cerai kamu 1000 kali, tapi itu kali pertama dia cerai. Oleh kerana orang mudah je, lalu Sayyidina Umar berfatwa. Mengatakan kalau kata 1, 1. Kalau kata 2, 2. Kalau kata 3, 3. Kalau kata 1000, 3. Untuk orang tidak mempermudah-mudahkan cerai. Ada? Untuk orang tidak mempermudah-mudahkan cerai. Nah gitu. Tu fatwa Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sampai hari ni kita guna fatwa Umar. Mahkamah syariah semua kita semua guna fatwa Umar. Cerai pertama, cerai kedua, cerai pertama, cerai kedua habis. Lepas tu kalau lagi sekali batal lah apa semua tak perkahwinan itu. Itu. Jadi Allah sebut tolak ini 2 kali. Asalnya tolak tu 2 kali, cerai tu 2 kali. Jadi maknanya kalau kamu kata 1000 kali pun itu kali pertama 1 lah. Ada. Itu ada 2 pendapat. Itu. Setengah orang tuan-tuan kita sini mahkamah kita semua pengguna, kalau kamu kata 3 jatuh 3 walaupun pertama kali cerai. Tak boleh buat apa tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang saya kesian juga. Kok lah boleh longgak sikit tuan-tuan sekalian. Ada orang kampung, saya jumpa banyak orang kampung. Duduk sampai puluh tahun, sampai anak cucu cicit dah. Tak pernah cerai. Tak pernah cerai. Tiba-tiba bila mari tua umur 70, 80 dia bergaduh sikit dia cerai. Dia cerai. Cerai pula tolak 3. Banyak saya tengok. Cerai tolak 3 dia geram kat mana tu? Tak pernah bercerai. Ada. Umur dah tua dah orang panggil, cerai tolak 3. Betul nampak mana? Anak-anak susah. Dan tanya nak balik tak kat bini? Nak. Orang panggil. Nak kat bini. Tapi nak mana terkata 3. Orang panggil. Kita guna 3 tolak baik tak boleh buat apa dah. Apa tak boleh buat dah. Itu cerita. Nak kena tunggu dia tu kahwin dengan orang lain, lepas tu cerai dengan orang lain, lepas tu baru boleh dia kahwin balik. Kalau muda tak apalah, bini pun umur 75, 80 tak berkelapak. Nak tak? Siapa nak Cina buta kalau Melayu panggil? Apa? Siapa nak? Panggil. Kadang-kadang kesian tu. Ada. Sebab itulah kalau
kalau boleh diguna sikit, orang muda-muda patutlah kalau hak tua ni boleh diguna sikit kelonggaran kat situ. Ada situ. Jadi anak-anak pun nak buat mana dah kata 3 pula tu geram pak aku kata aku tu nak balik betul semua tu cerita. Kadang-kadang ada. Akhirnya hak lelaki jadi mana? Jadi gila talak. Ada. Gila talak kadang tu. Banyak tuan-tuan sekalian lagu tu. Kalau orang muda mungkin bini dia pun muda lagi boleh menikah dengan orang lain, nanti kok mana ada jodoh apa semua, ataupun dia pun boleh cari bini lain, dia pun kuat. Muda ni tua. Cucu cicit beneru dah apa semua. Itu. Sedangkan kalau tengok dalam hukum syarak tu mungkin ada ruang-ruang lagi yang boleh tengok kat sana. Ada. Bukan Islam tu dia padat apa semua gitu saja. Tapi pergi mahkamah semua dalam Malaysia ni kalau dah gitulah talak 3 lah nak baca mana. Tu cerita. Ada lagi ke dalam hukum fiqh yang ruangan-ruangan yang diberi oleh syarak. Kerana at-talaqu marratani. Marrah cerai itu 2 kali. Ada. Cerai itu dua kali diberi. Itu. Tapi zaman Sayyidina Umar oleh kerana 2 kali orang duk pemain sangat, tu dia fatwa kalau sekali kata 1000 kali jadi 3 habis terus. Sampai hari ini kita menggunakan fatwa Umar. Itu. Tapi boleh juga kalau diberi kelonggaran sikit, kes-kes yang tu dibicara di mahkamah, bawa pergi apa semua, hang pun tak pernah cerai, anak pun ramai, cucu cicit pun ramai. Lepas pada tu pula kita cerai pula, tolak 3, dia geram kat mana, bergaduh kat mana. Kena pula si lelaki nak menikah lain tak apa lapak. Bini dia nak jaga pun. Dia nak marah sangat lu ke mana. Itu. Ada ruangan. Tapi tak tahulah bila nak buka ruangan. Ruangan begitu. Tuan-tuan. Macam kalau tuan-tuan beli tanah ataupun jual tanah bersama. Dia ada bahasa dia. Kalau kita jual tanah, kadang kita tulis atas tanah tu kita beli harga 100,000. Kadang-kadang kita tulis atas tanah tu tak mau tulis 100,000, tulis hebah. Boleh tulis je hebah. Nak tulis duit kan, nak tulis hebah, tulis apa tu punya pasal. Nanti lembaga hasil dia mericik, dia kira apa semua nilai tanah tu tetapkan bayar cukai. Padahal kadang kalau pejabat tanah tu boleh perbetul sikit, hebah ni ada cara-cara dia. Bukan orang sebarangan boleh letak hebah ni. Ni siapa-siapa boleh tulis hebah. Hebah ni mana bagi. Ada. Kena tengoklah. Dia kadang-kadang tu mak bapak dia tua. Ada. Orang tua-tua ni dia takutlah susah tukar tanah buh nama anak-anak semua siap. Buh semua kata benda buh nama anak-anak. Dia harap anak-anak bela dia, tiba-tiba anak-anak tak bela, enjoy. Akhirnya tu yang duk masuk rumah orang tua-tua. Tim-tim biu pula, harta benda saya banyak tapi bertukar anak-anak tak peduli apa semua. Tak peduli. Jadi akhirnya duk rumah orang tua-tua. Padahal hukum fiqh lain tuan-tuan. Kita ni kalau kita bagi ke orang, kita tak boleh ambil balik. Tapi kalau kita bagi ke anak-anak kita boleh ambil balik. Tu cerita beza. Bagi ke orang tak boleh ambil balik, bagi ke anak-anak boleh ambil balik. Maknanya kalau benda tu tulis hebah, bapak bagi pada anak, tengok anak tak mau jaga, dia boleh bicara ke mana apa semua, boleh ambil balik tanah tu. Tapi wallahu alam lah pejabat tanah lagu mana saya tak tahu kok orang biasa pejabat tanah, saya rasa tak ada tu. Walaupun tukar nama hang dah, tapi aku hebah saja, hang tak mau jaga aku, hang tak peduli, hang apa semua, tapi tukar balik buh nama dia, boleh balik. Masa kita lah ni dah tukar nama habis-habis ya. Tak mula macam masa. Itu. Tu cerita dia. Memang pun bagi ke anak boleh ambil balik. Allah tuan-tuan beli motor ambil balik meneru Keram Aku beli motor bagi, masjid tamu pi bawa romba apa semua. Apa ni ambil balik. Anak tak kata berdosa apa, bagi ambil balik bawa siku. Tak boleh, dia boleh ambil balik sebab anak dia. Tapi tuan-tuan bila kita bagi ke orang, kita ambil balik haram. Kerana dah bagi hak orang, itu hak orang. Tuan-tuan sekalian, itu. Ini hukum fiqh yang sepatutnya tuan-tuan sekalian. Islam ni semua sempurna, tapi pelaksanaan je kadang tu. Macam kita tengok undang-undang jalan raya tuan-tuan sekalian, bukan Islamik mana. Ada orang yang bunuh. Hukum bunuh ni ada 2 jenis. Satu bunuh dengan sengaja, tu kena qisas. Tu pun kalau waris dia maaf,
habis ya. Yang layak maaf ialah waris dia. Nak bayar ganti rugi kan, nak maaf ke apa semua. Hak. Lagi satu ada pembunuhan dengan tak sengaja. Dia bawa kereta, dia langgar orang mati. Tak sengaja. Bawa motor langgar orang mati. Tak sengaja. Kena pula yang dia langgar tu pula tak ada lesen. Tak ada. Jadi habis dekat tu je lah. Lepas tu kawan ni hak langgar tu pula pergi jumpa waris, minta maaf lah, saya terlanggar tak sengaja. Nah itu. Langgar orang mati, minta maaf. Kataan sepatah je. Kalau tuan-tuan bangun tersepak kaki orang, minta maaf juga. Sama ke? Tersepak kaki dengan langgar orang, anak orang mati. Tak sama. Tak padan dengan minta maaf tu, tak padan. Betul lah tak sengaja, tapi ada cara lain lagi. Kena bayar diat. Nah, lain kau fikir, kena bayar diat. Diat ni makna kena bayar ganti rugi. 100 ekor unta. Banyak 100 ekor unta kan? Kalau unta 6,000 7,000 ekor, kena bayar. Kalau yang langgar itu orang kaya, dia duit banyak, berjuta-juta ada, hang kena bayar lah. Betul lah tak sengaja tak apalah, tapi takkanlah tak sengaja mati yang tersepak ni tak sama. Sekadar sorry minta maaf gitu tak padan, kena bayar ganti rugi. Nah itu. Dulu ada di Kelantan ke dulu kan, budak-budak naik van, terbabah van apa semua, mati. Ada mati. Budak Mahat Tafiz nak pergi program apa di Kota Baru tu mati. Akhirnya waris dia saman. Ada yang sakit tau, sakit yang berpanjangan lah, yang tak boleh sembuh dah, ada kata lumpuh terus. Dia kena beli pamper, kena beli apa semua. Budak ni baru umur 18. Dia nak hidup lama lagi macam mana? Akhirnya waris saman Mudir Mahat. Saman Mudir Mahat. Bila saman Mudir Mahat, menang kat waris. Tak saja dia kena bayar apa? 4 juta 5 juta. 4 juta 5 juta juga, tuan-tuan sekalian. Bila berlaku kes ni, tuan-tuan sekalian, kita kata tak patutlah. Mudir Mahat tu pun tak sengaja. Nak buat macam mana, dia pun siapa nak apa semua. Betul juga belah tu pun. Si kawan belah sana pun dia betul juga. Kalau aku tak buat macam ni, siapa macam mana anak aku ni lumpuh sepanjang hayat ni, nak jaga apa semua, nak ambil pendapatan di mana? Nak jaga dia. Hak mati, hak apa semua lagi apa semua. Hak sana pun betul juga. Betul juga. Nak ada. Ni mana nak ambil apa semua. Jadi keadaan ni macam mana? Islam ada penyelesaian dia. Kalau dia mampu bayar, dia bayar. Sekarang dia tak mampu, Mudir Mahat nak ambil dia juta-juta. Siapa yang kena bayar? Kerajaan lah kena tolong bayar. Tu kerja kerajaan lah kena tolong bayar. Oh, selesai masalah. Nak bayar, ambil duit dari mana? Ambil duit dari mana? Ambil duit kesalahan jalan raya lah. Hari-hari duk kutip duit saman, tak ada rotek kena saman, potong double line kena saman, langgar traffic light kena saman. Duit ni sepatutnya kumpul, duit ni bayar kepada mangsa jalan raya. Bayar kepada mangsa jalan raya. Ada orang gitu, dia kehilangan anak, dia kehilangan keluarga, dia kehilangan suami. Bukan boleh kata sorry. Betul lah tak sengaja, tak sengaja, tapi duit ni sepatut kena masuk tabung khas. Duit ni, faham tak? Ini cerita. Saya tuan-tuan sekalian, itu tuan-tuan sekalian. Jadi hati, sedar hati, tenang. Islam ni tuan-tuan sekalian, dia ajar semua benda, dia nak bagi kita tenang, bagi kita tenang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala cerita kaum Nabi Syuaib. Allah binasakan kaum Nabi Syuaib. Kenapa? Karena kesalahan mereka timbang tak betul. Allah Ta'ala sebut cerita tentang timbangan dan sukatan ni dalam Al-Quran banyak. Jadi kita kena betul. Sebab tuan-tuan, bila timbang betul, sukat betul, hati kita tenang, hidup dunia ni. Kalau yang tu tak betul, hidup jadi tak aman. Macam kita sebut tadi lah, Islam ni kebawa rahmat. Tuan-tuan sekalian, hati tenang lah. Dan ni kita pakai timbang. Sukat lu pakai gantang.
Tak kenal dah gantang ni, cupak tak kenal dah, kepoi tak kenal dah. Ada tak lagi pakai tim A, pakai sukat-sukat lah ni, ada tak? Sukat lagi kita beli. Ada tak sukat-sukat lah ni? Timbang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sukat dan timbang. Sekarang kita pakai sukat lagi. Cuma tak sebut gantang, tak sebut cupak, guna liter. Liter tu sukat lah tu, lebay oi. Tu apa lagi? Liter tu sukat lah tu. Faham? Beli minyak 5 liter. Ha? Air mineral 1 liter. Liter tu. Cuma tak panggil gantang dah, panggil liter lah ni. Dulu timbang pun sama. Dulu bahasa lama panggil miskal. Lepas tu tukar kati, tukar kilo. Dulu panggil miskal. Lau tak tahu dah miskal. Suruh budak-budak lah ni cerita pasal miskal, tak tahu dah. Dia tahulah miskal tu. Handphone tak jawab. Miskal. Dulunya ada. Aduh, timbangan apa semua. Jadi dalam Islam ni dia ajar kita supaya sukat betul, timbang betul. Supaya hidup kita ni aman. Tuan-tuan ni bukan sekadar dalam perniagaan, dalam semua hal. Sukat betul, timbang betul, kita hidup aman. Tuan-tuan, kadang-kadang kita beli minyak. Tak apalah, maaf happy dulu. Dan tak ada sudah. Nah, ini cerita dia. Kita beli minyak ni, mineral ni. Yang ni dia tulis ni berapa liter dia tahu? Dia tulis kat sini. Ini sukatan. Setengah orang pernah sampai tudung. Setengah sampai kat sini. Tapi sukatan tulis 50 mm, 500 mm. Tapi tak sama. Tak sama. Kita baik tau, lantak bila tak peduli. Betul lah, yang ni lari sikit saja. Betul sikit. Dia keluar sehari 1000 botol. 100,000 botol. Kalau minyak-minyak, kalau minyak petrol, susu, Melo, hak jenis pakai tim ni pun semua, lari punya belambak. Hati orangnya dia tak tenang. Tuan-tuan sekalian, cuba bagi betul. Ada hak tu jenis timbangan dan sukatan. Betul tuan-tuan, kita tengok orang kita menega lah. Dalam sebelum saya sebut pasal menega, pasal tubuh kita pun tuan-tuan, Allah suka betul. Garam cukup, gula cukup, angin cukup, apa semua cukup tu menyebabkan kita ni sihat, elok, berjalan elok. Cuba gula lebih. Tak ada gula pun kita tahu jadi ke mana. Gula lebih pun tahu jadi ke mana. Angin pun juga, kalau tak ada angin pun masalah juga. Perlu angin dalam tubuh. Angin banyak pun masalah. Banyak pun masalah. Tu cerita dia. Darah tuan-tuan sekalian, rendah sangat masalah, tinggi sangat masalah. Allah timbang kita cukup je. Kaki, tangan tak lari satu hun satu apa, menyebabkan kita berjalan elok, aman. Aman. Nada. Itu Islam bawa keamanan. Sebab tu dan selalu Allah sebut tentang timbangan dan sukatan, timbangan sukatan. Ialah tipu dalam perniagaan tu satu. Tuan-tuan, kadang-kadang kafir ni, orang kafir, peniaga orang kafir ni, dia ambil yang ni, dia amalkan dalam perniagaan dia, dia maju. Dia maju. Tuan-tuan sekalian, kalau orang pergi makan pizza, cerita pizza, tuan-tuan sekalian, pergi pizza mana, kalau tebal tu lah, besar tu lah, rasa macam tu. Sebab apa? Sebab dia dah suka betul timbang dan gula dia, betul garam dia, betul cabai dia, betul semua suka bagi elok apa semua. Dunia pun rasa sama. Sebab apa? Dia guna sukatan dan timbang. Kalau pilih KFC, ni dah sekalian. Tak mana pun rasa dia sama je. Sebab apa? Sebab suka dia betul, timbang dia betul, apa betul. Siapa masak pun sama je. Orang kita buka kedai, pasal apa tutup kedai? Tukang masak tak main. Pasal semua sukatan timbang tengan tu duduk dalam kepala tukang masak. Bukan guna sukatan yang ada, timbangan yang ada. Tu yang kedai duduk bengrak. Lepas tu suka masak pula, dia ikut mood dia. Malam dia bergaduh dengan bini, bergaduh dengan laki dia. Hari ni masak boh cabai lebih sikit. Jadi bekerja tak suka, tak timbang. Tuan-tuan sekalian, mari makan sedap hari ni masin. Ikut berasa nak buat. Sedangkan Islam ajar sukatan timbangan, tapi kita tak pakai. Tu suka tu. Kadang-kadang tahu tuan-tuan sekalian, kita pergi makan kedai tu, dia tanya ambil apa? Paha.
Paha harga sama besar mana pun. Kepala bapak hang. Tu mula kan tu. Dia bukan kira besar kecil dah, paha. Ada paha macam. Padahal kita ni pilih paha kecil je. Tak maulah paha besar mungkin makan habis pun. Paha sama. Ni yang menyebab tak berkat ni tuan-tuan. Tak ada nak kira tengok besar kecil ke apa sementam macam je. Makan apa udang. Udang tu ada besar ada kecil dalam tray tu. Betul lah nampak lebih kurang sama, tapi bukan ada timbang, bukan ada apa, bukan tam je apa semua. Udang, sotong apa semua. Allah tu menyebab kita ni yang menyebabkan tuan-tuan sekalian. Tak ni. Kada nasi. Kita tua-tua pun nasi sikit je. Hak budak-budak muda tu macam gunung jerai dia bubuk. Tapi kira sama. Lepas tu kita nak cerita kata kita ni beramal ajaran Islam macam mana. Hang tak boleh ke letak satu apa dia ni tupperware kat situ, letak satu apa dia mangkuk, ini setengah punya, ini satu punya. Dia pakai bagi tok apa dia periuk nasi tang tu, bagi senduk satu. Sukatan tak ada, timbangan tak ada. Itulah kedai-kedai kita. Kalau pergi kedai-kedai kafe hak barat, hak Amerika apa semua makan sama. Betul maju sebab apa? Orang makan, orang beli pun puas hati, orang jual puas hati, seorang main lagi. Kita ada. Kau ada nak kira kaedah apa kaedah dia kira tak tahu. Siap. Hari ni mahal, esok murah, hari ni mahal, esok murah. Ikut berasa dia nak buat. Tahu tak benda tu haram? Patut kedai-kedai makan kita kena berubah. Jadi buh harga tu ikut sedap dia je, ikut sedap orang nak buh. Tu cerita dia. Kalau murah sangat dia rugi. Tak boleh juga kedai tutup. Kalau mahal sangat orang sakit hati. Ni menego. Yang masalah satu tu saya cukup lemah. Sebab tu kalau saya pergi makan mana-mana pun saya suka bawa budak-budak. Sebab saya nak suruh budak-budak pergi bayang, saya sakit hati. Kita pula kerja, tadi makan apa? Minum apa? Nak kita pula nak kena pergi terang kat dia pula. Ayat ni ikan ni ada Allah menego lagu tu. Ada ke tuan-tuan kita pergi kedai-kedai hak barat, hak buka hak satu orang panggil satu dunia, saya sebut macam apa dia ni promosi depa pula, tapi tak apalah, tak ada sebab dia ni dak tanya makan apa. Syok kadang-kadang tuan-tuan sekalian. Mailah kira, makan dululah tak pergi kira. Lagi makan. Tak ada langsung satu kaedah yang kita pakai. Tak ada. Yang menyebabkan hati orang tak tentera. Hati orang tak tentera. Itu cerita dia. Kadang-kadang duk tunggu tu. Ada dia pecah. Yang tu selalu. Yo tak punggai kepala. Ada pecah. Hang sedialah duit shilling buang segundi. Dah nak menego. Ada pecah. Hang duk kabur ni nego 10 tahun duk kaluk dengan dia pecah lagi. Aduh, saya tak boleh lah sakit hati untuk sekalian. Ya kita tak apalah halal. Halal ke aku nak balik dah. Ni di situ ada apa semua. Batu cari je pecah apa semua. Tak ada 5 kupang halal. Yang tadi duk gaduh cari pasal apa? Kalau nak halal wawai. Makna dia nak 5 kupang dah tak ada dah. Halal happy. Inilah menega kita. Tuan-tuan sekalian, bila nak berubah perangai orang Melayu ni tak tahu. Tuan-tuan sekalian, itulah perangai. Ada pecah. Ada pecah. Ini tak ada pecah ni. Allah, hang boleh masak nasi sampai sekawah, boleh buat lauk sampai berpuluh-puluh jenis, nak sedia di Chili tak boleh. Ni masalah. Akhirnya tuan-tuan orang tak perhati. Tunggu lama sangat tak apalah, 3 upang tak payah. Pula. Tidak belah kita belah nu. Inilah duk jadi selalu. Bila orang kita nak ubah tak tahu. Nah gitu. Kalau tuan-tuan dia nu tolak 5 kupang, dia ni tolak 5 kupang ni apa semua, esok Allah rugi. Tak mau tak rugi. Dia kupang 3 kupang, 2 3 upang, 4 upang, pada satu yang untung. Satu yang untung tahu betul. Kalau tentu nak sedekah, buka je sebelum bagi orang makan semua tu. Tak ada ambil duit tu. Nah, tuan-tuan sepatutnya peniaga ada hak dia, pembeli ada hak dia, tapi tak tahu bila nak berubah. Saya yakin tuan-tuan masa potong ayam tu tak timbang berat dia. Tak ada paha tak timbang. Pakai hentam sotong tak timbang, berat berapa paket apa semua tak tahulah esok macam mana. Ini sedangkan Islam ni ajar tentang sukatan timbangan. Allah buat kita cukup cantik, letak matahari, jarak matahari dengan kita, jarak bulan dengan kita menyebabkan kita duduk tenang. Kalau matahari bergerak sikit mampu habis kita ni. Kalau matahari gustan belakang sikit pun apa semua. Allah ajar kita, sepatutnya kita lah dulu. Ada. Tapi tak tahu bila nak berubah. Tuan-tuan biasa jumpa tapi yang dia pecah tak ada. Ada pecah. Kita duduk rabur dalam poket pula cari tak ada. Tak ada tak apa halal.
Penuh tuan-tuan KFC lagu tu. Tuan-tuan KFC ada pecah. Nak tanya. Tenah pergi pizza ke, Pizza Hut apa semua. Ada pecah, tak ada pecah halal. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Tuan-tuan sekalian. Ini cerita dia. Masalah tuan-tuan sekalian. Ya, nak sedekah lah. Tuan-tuan sekalian, ni bisnes lah. Tukar elok-elok, timbang elok-elok, kira elok-elok. Tu Islam aja. Barulah sana tenang, sini tenang, hati kita lapang. Tu orang pergi makan, orang tak fikir apa dah. Piyah makan. Nampak semua. Ni pasal dah kena balik fikir pula ni. Aku makan tadi betul tak betul? Dia kira betul tak betul? Tak apalah, tak pergi halal. Hak kawan ni pun, nak makan kedai tadi pun halal. Bunyi kutu je lah. Halal pun terpaksa. Sepatutnya itulah Islam dia ajar kita supaya kita ni berpuas hati. Saya tak tahulah bila kedai makan kita nak berubah tu. Ada. Kadang tulis pun apa-apa. Ni dia letak atas meja RM2 ke RM10 pun. Dia tulis, orang lain fikir. Ada. 2 ke 3 sama aja, ekor ada sikit je. Kita tak kira, dia kira 2, dia tulis 2, tapi kira sana 3, apa tahu? Apa tahu? Dia tulis sini sekupang, kira sana 8 kupang, cekok apa semua. Nak kata doktor, tak doktor. Tulis bagi kemas bagi orang nampak ni 3 kupang, RM1 3 kupang, RM8 2 kupang, apa semua. Tak jelas. Cucuk apa semua. Tu. Lepas tu mana ada keadilan dalam bisnes? Tak ada, bohong. Tapi kita sendiri tak kerti baca. Pada tulis tu. Bayarlah. Si kawan hak cashier tu pula, apa dia? RM1 2 kupang, RM3 kupang, RM3 3 kupang. Apa semua. Hak tu lah dia jadi. Nada. Bila nak berubah tak tahu. Zaman lah, tuan-tuan sekalian. Itulah cerita. Ni cerita bahasa jemaah dia meletak ke sana. Kena berubah, tuan-tuan sekalian. Allah buat kita ni cantik. Tengok benda tu ada kat apa dia yang barat punya. Ada. Kita dah harap lebay kita ya. Kecekuk piah atas kepala tu akhir lebay. Tak betul pun lebay. Torak tu cerita dia. Islam duk tang tu. Cukup piah atas piah lebay. Padahal Islam ajar tang kira bagi tepat, tulis bagi jelas, timbang bagi elok, sukat bagi kena, apa semua. Hak tu. Bukan bubuh ke piah lebay atas kepala kira okey. Betul tak betul? Apa pakai-pakai lah biar lebih tu serban ke apa bagus lah tuan-tuan sekalian. Tapi kalau harap yang tu halal semua kita tak betul itu kata lah tuan-tuan sekalian. Boleh. Jangan lagi diiringkan dengan zuhur kemudian daripada lagi sembahyang zuhur kerana Jumaat itu ganti zuhur. Tu dia kata bila Jumaat tu sah, tak payahlah balik buat zuhur lagi. Tu dia kata tadi. Ada hal-hal macam tadi Islam ambil tegas. Timbang, sukat apa semua. Ada begini, kadang kita telajak nak cermat sangat pun menyebabkan susah kita. Aku tadi tak tahulah tu imam lagu mana, mayang lagu mana. Aku balik buat zuhur lah. Walaupun sembahyang Jumaat tak payah. Tuan-tuan tak payah. Tu. Itulah Islam ni mudah. Macam wuduk lah tuan-tuan. Kita ni suka ambil wuduk pasal apa? Nak semayang pakai ambil wuduk. Kita ambil wuduk, kita ambil wuduk mai di rumah tadi pukul 6.30 kita ambil wuduk. Sagi bila nak komat lagi perak menderu pergi ambil wuduk pasal apa? Adakah kita ni nak ambil sunat ataupun kita ni wah-wah? Bertanya elok. Kalau kita nak ambil sunat, betul kita memang boleh pakai lagi, tapi aku nak memperbaharui wuduk. Itu dapat pahala. Tapi kalau kita wah-wah, tak ada apa. Ada tak ada, tak apalah. Itu cerita dia. Kita lebih pada wah-wah. Bukan nak pahala dak, wah-wah. Tu cerita dia. Wah-wah ni min syarri waswasi khannas. Waswisu ni nama syaitan. Nama syaitan. Islam tu mudah, kadang kita buat tu menjadi payah. Itu masalah dia. Sebab tu seorang sahabat dia semayang, dia baca surah Baqarah. Lalu sahabat lain pergi komplain kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia baca surah Baqarah sampai habis. Supaya kami ni tak larat jadi imam makmum. Rasulullah panggil tu imam. Rasulullah kata, kamu ni nak bagi orang main jemaah kan tak mau. Kadang-kadang orang tak main jemaah sebab kamu. Itu. Rasulullah tegur dia, janganlah panjang sangat.
Tuan-tuan betul pun tuan-tuan. Kadang-kadang orang mai tak mau pergi jemaah ni bukan pasal apa, pasal tu imam. Tahu, pasal tu imam ni tak mau pergi jemaah tu. Kita ni tuan-tuan tas mayang tu tak lama, tang wirid tu. Dulu dah baca surah Baqarah tu lama, sebab tu imam kita tak ingat tak ke mana baca surah panjang-panjang ni. Wirid dia ingat. Doa saja 15 minit. Ada, tu doa saja. Sesuatu tu. Sampai lengah. Tak topi majmuah, tunggu pun sudah nak balik sangat depa kata tak. Wahabi pula tak wirid, nak tunggu malas betul topi jemaah tu. Jadi, tu imam tu menyebabkan orang tak mau pergi jemaah tu, tahu tak? Sebab dia teruk sangat. Ada. Sampailah doa sampai semayang satu masjid tu. Doa saja 15 minit. Semayang 10 minit, doa 15 minit. Minta habis lah sampai kubur bakit tu minta habis. Habis dah minta pun semua habis linci minta. Tu cerita. Kita kalau doa untuk umum ni tuan-tuan sekalian tak lama. Balik rumah doa panjang-panjang. Tuan-tuan sekalian, tu cerita. Bukanlah kata apa kita nak fikir orang-orang bawa mai ni. Ada. Duduk dalam masjid lama ni bukan boleh. Dia lemah. Kita hak mai lama pun lemah. Tambah hak baru mai. Duduk kedai kopi tak apa. Sampai 2 pagi lagi ngang-ngang sembang. Duduk masjid ni dia lagu lain. Ada. Tak apalah bagi dia mai dulu. Ada. Bagi dia mai. Sebab tu kita jangan susah-susah sangat. Sebab tu dulu saya tak berkenan terlepas mayam sallallahu tiap-tiap waktu kalau raya sikit kalau tak apa. Ada. Kalau tiap-tiap waktu ni tuan-tuan sekalian, betul lah. Nak kena round keliling saat Zuhur, Asar, Maghrib. Lama-lama orang lemah. Malas pi. Kadang masjid tu tak mau bagi orang pergi sembahyang. Nak boleh balik tu. Mayang siap je. Nak buat likungan pula. Tiap waktu kulah tak apa. Kalau tengok orang-orang bau. Sengah-sengah tu salam dia suara. Tak mau salam. Orang segan. Kita tak boleh kira kita. Tak boleh kira kita. Kena kira orang ramai. Ayo. Sampai 5 waktu 2 bulan. Jangan kata apa. Aku betul kepala nak bekerja. Itu cerita. Kita kena. Itu imam lah kadang-kadang menyebabkan orang tak mau pergi masjid. Menyulitkan yang mudah. Islam aja mudah tapi dia suka buat kan? Islam mudah, kita mudah. Ni dia kemas hak Islam suruh mudah, dia hak Islam suruh kemas dan timbang suka bahagi bercampur. Itu buat mudah. Halal. Tak kepala hang betul. Ada. Lebih kurangnya apa semua tak apa lah. Semua. Nah boleh tuan-tuan sekalian. Suka timbang apa itu Islam cukup jaga. Banyak Allah Taala laknat yang tak betul tuan-tuan sekalian. Itu. Tak hak suruh jaga, tak menjaga. Baik. Dan tiada dituntut lagi sembang zuhur kerana jemaah kan tu. Maka tiada dituntut dalam satu waktu 2 fardu. Tiada dituntut dalam satu waktu 2 fardu. Tu rahmat Al-Quran tu ni. Macam orang India baca, orang Bangladesh baca, ada juga dia tak boleh sebut kalimah-kalimah yang tertentu. Janganlah kita saja kita yang kena buat. Kita buat tu dengan ngaji. Jangan pakai main kita aja pandai, kita aja betul, orang semai jemaah ni kena semayang satu qaryah satu tempat. Tak boleh satu qaryah 2-3 tempat jemaah. Tapi kalau kita pergi Mesir, masjid ni jemaah, masjid ni jemaah, masjid ni dekat je. Kalau Qahirah tu kita tengok, semua jemaah belaka. Keluar pintu masjid ni, masuk masjid ni. Ni jemaah, yang ni jemaah, yang ni jemaah, ni dekat-dekat. Dia kata di Mesir dulu adalah lepas jemaah balik buat zuhur. Pasal apa? Pasal masalah masjid.
2 jemaah dalam satu qaryah, kalau masjid tu tak mampu nak tampung, boleh buatlah jemaah lain. Nah gitu. Jadi soalnya sekarang, dulu orang kitab ni syaduk kena banyak malah satu tempat, ataupun saja nak buat. Tak, orang panggil masjid tadi tak penuh lagi nak buat 2-3 tempat sembahyang jemaat dalam satu qaryah. Ada pendapat mengatakan sah, ada pendapat mengatakan tak sah. Oleh kerana duduk di situ, dia balik buat zuhur untuk selamatkan satu pendapat mengatakan tak sah. Tapi ulama mutaakhirin tak buat. Bila sembahyang jemaat tak perlu lagi balik buat zuhur. Dengan sebab banyak berbilang-bilang padanya beberapa tempat. Adalah pada negerinya beberapa mazhab ahlinya, ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki. Lagi pula banyak pun satu tempat. Imam Hanafi sah berbilang Jumaat pada satu negeri. Imam Hanafi sah. Pada mazhab Hanafi satu qaryah ada 2 tak sah. Itu cerita dia. Itu yang sama. Oleh kerana ada ragu-ragu kat situ, setengah-setengah orang zuhur. Faham tak? Nah itu. Baik, tempat lain tak adil lah disebut. Jikalau ketiadaan sesak sekalipun, maka tak kala itu berkandaklah oleh orang mazhab Syafi'i mengulangi sembahyang zuhur. Setengah orang, setengah mazhab kalau tak sesak sekalipun, boleh buat jemaat beberapa tempat dalam satu qaryah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi orang-orang tahu banyak berbilang-bilang kerana memelihara qaul yang mengatakan tiada sah berbilang Jumaat pada satu negeri, satu masjid atau tiada. Maka hasilnya pada masalah Jumaat berbilang-bilang pada satu negeri atau satu dusun tiada sunyi daripada 2 perkara. Ada kala kerana hajat sesak diharuskan berbilang-bilang kadar hajatnya atas qaul yang muktamad, maka sah segala Jumaat sama ada yang dahulu atau yang kemudian, atau bersamaan zuhur yang jatuh kemudian, atau bersamaan. Kalau kita pergi semayang satu tempat tu ada dua Jumaat, ada 2 Jumaat. Jadi kalau tempat tu sesak, dua-dua tempat, dua-dua yang semayang mula pun sah, yang semayang nombor 2 pun sah. Tapi kalau tempat tu tak sesak, semayang jemaat dalam satu qaryah 2-3 Jumaat, sah yang mana? Sah yang semayang dulu je, semayang kemudian tak sah. Jadi dia kata eloknya yang semayang kemudian tu balik buat zuhur pula. Tu cerita dia. Nah, kerana kita bermazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tak apa. Tu cerita dia. Baik. Tetapi sunat diiringi dengan zuhur yang jatuh kemudian atau bersamaan kerana hendak memelihara qaul yang tiada mengharuskan berbilang sekali-kali, dan yang jatuh dahulunya itu haram ia iringi zuhur. Yang sembahyang jemaat mula tu balik buat zuhur haram, kerana dah kamu sah dah, balik buat zuhur cari apa lagi? Tak perlu dah. Kemudian daripada Jumaatnya, kerana sah Jumaatnya dengan tiada khilaf lagi padanya, maka tak kala itu tiada sah sembahyang zuhurnya kemudian daripada Jumaat yang sah dengan ittifaq ulama padanya. Jika kita kata sebab diiringi zuhur kemudian daripada Jumaat sebab diperoleh perbilang-bilangan, kerana banyak yang tidak tahu sembahyang dan banyak yang tiada kena Fatihah ihtiyat pada ibadat. Jadi panjang tadi. Dia nak bagi contoh pula. Dia kata saya zuhur ni bukan pasal apa, sebab saya risau cakup tak cukup 40 orang. Betul lah, hak mari semayang tu ramai, hak mari semayang tu ramai, tapi anak Korea tak ramai, orang luar je ramai. Takkan anak Korea tak ada 40 orang kot? Ada, tapi mari lambat tu kotik baca khutbah pun mai anak Korea tu.
daripada 40 orang tu ada. Awal lagi ada lebih 40 orang depa mai, tapi kau dengar khutbah lena. Tu hak duk jaga ramai, hak jaga ramai baca Fatihah. Kira ahli Jumaat macam mana? Jadi aku tak puas hati balik buat Zuhur. Boleh tak lagu tu? Tu dia nak cerita ke depan lah. Yang tu pun tak boleh. Kalau hang tahu kata jemaah tu tak sah, hang tak usah main jemaah tarawih. Nah, hang tahu dah kata jemaah tu tak sah, main jemaah tarawih apa? Jemaah tadi berlakunya. Tahu semayang tak cukup syarat, semayang apa siapa? Tahu wuduk tak ada, semayang juga. Jadi apa? Haram. Haram. Itu. Sama juga kalau hang tahu kata jemaah tu tak sah, hang tu semayang tu. Tu cerita dia. Balik bazhum tak kena. Jadi sambunglah ke depan nak tu. Musim Covid ni tak boleh baca banyak-banyak. Baik. Jika kita kata sebab diiringi zuhur kemudian daripada jemaah serta diperoleh bilangannya kerana banyak tidak tahu akan semayang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dah ada soalan apa nak tanya? Berkaitan dengan jemaah ni? Tak ada? Okey semua? Faham? Bagus orang berdasarkan ni. Semua faham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'an wa arzaqan wasi'an amalan salihan sa'adatan daran husnul khawatin fakhrizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allah.